di MHI Selasa 6 September. Sado bukan sebarang sado. Abang bomba menjadi tular kerana badan yang sasa. Namun di sebaliknya ada pengorbanan dan cabaran yang perlu dilakukan ketika menjalankan setiap misi, terutama apabila melibatkan nyawa. Dan nostalgia seni bersama penyanyi wanita awal 90-an Azura Aziz. Bertanya khabar dan perkembangannya kini. Every time he leave me alone, he always tell me he miss it. He wanna. Assalamualaikum. Boleh kami masuk ya? Boleh kita masuk join untuk barisan ni ke? Kalau semua tak, Ani boleh masuk, Ani boleh masuk. Dalam celuring ni tiba ada warna Ada pink. pula warna pink tu. Ya, kita boleh pusing. Apa khabar semua? Alhamdulillah baik. Ya. Itu dia. Hari ini kita akan bersama dengan sekali lagi bersama dengan abang-abang bomba kita. Tapi pastinya kita nak mengenali mereka dengan lebih dekat. Mengetahui sebenarnya tugas mereka. Apa sebenarnya selain daripada menjadi abang sado yang baru-baru ni viral. Ya, itu kerana ketika Pak Rakan di Hari Kebangsaan 2022 dan Tuan Yusaimi lah yang berada di sana, kita nak perkenalkan juga Tuan Yusaimi Zulkifli, Timbalan Penguasa Bomba bersama kita bersama dengan anggota-anggotanya. Mungkin nak perkenalkan dari mana anggota yang datang bersama dengan simulasi ketika gerakan tadi. Skrim dapat panggilan je, sebegitulah ya? Ya, betul. Okey, terima kasih kepada MHI kerana hari ini. Untuk makluman penonton semua dan Zati dan ni, kita semua ni daripada Balai Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur. TTDI. Dekat je lah kat sini. Kan? Apa-apa hal yang jadi dekat Seri Pentas ni, kita memang panggil mereka. Betul lah. Betul lah tu. Sebab tu dia datang tadi. Okey, difahamkan juga Tuan. Tuan bukan sekadar bawa anggota-anggota ni. Ada juga anggota yang tular hari tu yang datang bersama kami kan? Termasuk Ya, betul. sendiri. Betul. Boleh jumpa ke? Boleh, silakan. Ayo, Silakan. Hai, guys. Ini dia. Ini dia lah. Ini dia barisan Sahabat-sahabat saya. Bomba. Saya tak boleh lah bila masuk saya rasa tercapai lah. Satu kena macam ni. Boleh, Wan. Tak ada masalah. Orang berkepak Hanif. Orang berkepak. Dia cuba untuk menyamakan. Ini kita yang sedang. Okey, sebelum kita nak mengenali mereka viral pada tanggal 31 Ogos yang lalu. Jadi kita nak mengenali, mungkin boleh perkenalkan nama. Silakan. Saya penolong penguasa bomba, Syazwan bin Zakaria. Okey, Tuan Syazwan bersama dengan kita penolong penguasa bomba. Ya, betul. Okey, di sebelah sini saya pegawai bomba kanan 2, Amir bin Abu Kasim. Okey. Saya pegawai bomba Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Aznan. Okey, Anim, kalau Anim nak tahu, Betul. inilah yang kalau nak keluar tu dia akan letak kad bank dekat isteri dia. Yang ni. Oh, saya selalu. Yang ni beli beras. Yang ni beli beras. Dia kata dia beli. Kad bank dekat Itu sekadar gurauan sajalah. Okey, mungkin ada tugasan masing-masing yang tertentu dengan pegawai bomba ni. Betul. Kalau Tuan Syazwan mungkin. Kalau saya bertugas di Ibu Pejabat Bomba Negeri Selangor. Okey, tugas saya tidak seperti sahabat-sahabat saya yang berada di balai lah. Okey. Saya lebih kepada pemeriksaan bangunan. So mana kita akan checking untuk sistem kebombaan daripada premis yang ditetapkan lah. Okey. So tidak melibatkan diri kepada operasi lah. Okey. Lebih kepada bangunan punya keselamatan lah. Ya, betul. Okey, Tuan Amir pula, apa tugas Tuan Amir?
Saya bertugas di Balai Bomba dan Penyelamat Senawang di bahagian operasi. Panggilan kecemasan semua saya akan hadir. Maknanya akan attend untuk panggilan kecemasan. Lama lah ya. Okey, dah di sebelah sana pula Tuan Hafizun. Ya, saya beras pun. kita beli ya. Ya, beras. Oh, yang kacau dia lah. Okey, sorry. Silakan Tuan. Saya pun bertugas di Balai Bomba dan Penyelamat Senawang. Bawah operasi lah. So segala operasi, aksiden, kebakaran, khidmat khas semua. Okey, yang pertama juga lah Tuan ya. Ya, Dan betul. Tuan memantau semua, saya percayalah Tuan Yusami ya. Ya, betul. Ya, wah. Tuan Saimi yang memantau. Tapi kita nak tahu juga tugas-tugas yang lain. Sebab kalau kita nampak hari ini mungkin ada yang berkongsi dengan kita tugasan dari segi bangunannya, operasi dan sebagainya. Tapi apa sebenarnya tugasan mereka jika mereka berada di balai? Sebelum kita nak pergi tu ni, kita tegur jugalah. Semua okey dah tegur. Dalam keadaan bersedia tak apa. Depan Tuan je kita ni. Belakang tak apa Okey, nanti kita nak tengok tugasan mereka juga ni kan. Boleh. Jom sama-sama kita saksikan apa sebenarnya tugasan ahli-ahli bomba yang berada di balai semasa menunggu panggilan kecemasan. Jom sama-sama kita saksikan. Ya, Cik. Ada apa saya boleh bantu? Dia pergi macam tu. Macam tu je dia gerak. Dia ingat kita ni buat badan saya saja je ke? Hai, apa pergi flex lah. Dalam keterujaan rakyat Malaysia melihat penampilan sekumpulan anggota bomba bertubuh sasa, di sebaliknya tergalas tanggungjawab besar di bahu setiap seorang daripada mereka. Bagi Azman Saiful Hayat Ahmad atau lebih mesra dengan panggilan Munir, memiliki bentuk badan yang tegap dan berotot bukanlah bertujuan untuk menunjuk-nunjuk. Realitinya, anak jati Terengganu ini dipertanggungjawabkan untuk berkhidmat melindungi dan menyelamatkan nyawa termasuk harta benda bersama rakan anggota bomba yang lain. Amalan gaya hidup yang sihat amatlah dititik beratkan. Termasuklah penjagaan tubuh badan dan pemakanan agar dapat mengekalkan kejegasan stamina serta kekuatan jasmani sebagai petugas barisan hadapan. Ada waktu rehat dia selepas kelas ataupun selepas aktiviti penyelenggaraan balai. So ada waktu free, so saya akan buat exercise lah untuk meningkatkan lagi ketahanan fizikal badan. Seperti yang kita tahu, peralatan-peralatan bomba ni semuanya berat-berat. Tak ada pun yang paling ringan. So kalau kita tak exercise kan, tak buat aktiviti-aktiviti yang meningkatkan kita punya stamina, ia akan menjejaskan kita punya operasi lah. Tak fit, barang berat pun tak boleh angkat, so tak fit lah. Sudah menjadi lumrah dalam pekerjaannya, insiden kecemasan berlaku tanpa sebarang amaran. Pengalaman 10 tahun sebagai seorang anggota bomba telah melatih lelaki berusia 32 tahun ini untuk sentiasa bersiap siaga sekiranya berlaku sebarang tragedi di luar kawalan. Kru Malaysia hari ini sempat melihat latihan yang dilakukan oleh anggota bomba. Antara latihan yang biasa dijalankan pada setiap minggu ialah operasi RTA atau Road Traffic Accident. Operasi ini bertujuan melatih pegawai bomba melakukan tugas menyelamat akibat kemalangan. Jika tak ada operasi, kita akan buat latihan-latihan di balai. Setiap hari ada jadual yang berbeza. Ada kelas harta, ada kelas penyelenggaraan, ada kelas peralatan-peralatan kebombaan. So, dari situ kita boleh mengekalkan pengetahuan tentang operasi kita dari segi ilmu kebombaan.
Pelbagai peralatan digunakan ketika melakukan tugasan. Antaranya seperti lukas cutter, alatan asas yang digunakan khas untuk memotong bahagian keluli berprofil atau kepingan logam. Mempunyai berat hampir 15 kg, alat ini digerakkan dengan jana kuasa hidrolik supaya dapat berfungsi dengan baik. Cabarannya bergantung kepada situasi dia. So bergantung kepada mangsa dia. Macam mana keadaan mangsa, ada tersepit teruk ke. So dari situ kita perlu menggunakan banyak peralatan ke tidak. Kalau contoh dia tersepit teruk, so kita perlu banyak menggunakan peralatan. Kita buat penstabilan, and then kita potong untuk membuat ruang penyelamatan. Macam yang kita tahu, peralatan yang menyelamat adalah antara yang paling berat. Power unit, rescue cutter memang berat. So kalau ia memerlukan tenaga yang kuatlah, ketahanan fizikal yang kuat untuk membuat operasi tersebutlah. Meskipun mula mendapat perhatian luar biasa daripada masyarakat, tidak sedikit pun mengganggu fokus Munir dan rakan-rakan terhadap tugas hakiki. Sebaliknya, sokongan padu yang diterima memberi semangat untuknya terus menabur bakti dan berkhidmat demi kesejahteraan negara yang tercinta. Salam. Tak apa, saya akan bagi keluar baris. Tuan-tuan semua, try. Sekali. Baris! Baris, siap! Keluar! Baris! Nem, jaga-jaga Nem, dia dah keluar tu. Awas jaga. Kita bagi dia orang tenang-tenang dululah. Alright. Sampai kita pamerkan aset-aset yang ada kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Mungkin boleh bersama-sama dengan kami juga di sini. Boleh. Abang-abang bomba kita. Daripada yang sador-sador ni, inilah anggota-anggotanya juga yang bersama-sama dengan kita kan. Dan kita masa lagi... Ramai. Berapa orang total, Tuan? Berapa cas? 12 orang? 12 orang bersama dengan kita di Malaysia hari ini. Pada Balai TTDI lah. Daripada Balai TTDI. Hanif, mungkin kita nak bertanya sedikitlah. Mungkin silakan. Dengan mereka. Boleh. Satu ni yang awak nak tanyakan? Itulah, saya Awak pilih. Saya nak kena pilih tahun ni. Beramai sangat. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, mungkin boleh kenalkan diri sedikit bagi mereka yang nak mengetahui jawatan. Apa tugasnya? Assalamualaikum. Saya PB. PB tu mewakili pegawai bomba. Saya PB Sulaiman daripada Balai Bomba dan Penyelamatan Mantun. Saya saya lebih kepada EMRS lah. EMRS tu apa? Itu emergency medical service. Okey, jadi memang kena sentiasa berada di balai, standby untuk keadaan-keadaan kecemasan. Ya. Kita ada kecemasan dalam macam kemalangan, itu tugas saya lah. Okey, itu dia. Ya, betul. Dan menariknya juga mereka ni perlu sentiasa bersiap sedia lah dengan tuan-tuan kita yang berada di sini. Okey, kita melihat kepada bingkisan tadi, penceritaan penanganan pentingnya untuk sentiasa bersiap sedia. Penting ke sebagai pegawai bomba ni untuk juga turut menjaga penampilan fizikal sebab nak buat kerja ini? Ini bukan hanya untuk viral saja tuan. Betul. Tapi untuk tugasan itu signifikannya bagaimana? Bagi saya memiliki fizikal seperti ini tak ada masalah untuk buat tugasan operasi. Sebab dia adalah memberi satu bonus lah untuk kita menghadiri satu-satu kes berbanding dengan yang lain. Tetapi saya tidak mengatakan yang lain tu tidak mampu. Cuma ia bonus kepada kami daripada segi fizikal, penampilan, dia punya fitness, itu kelebihan dia di situlah. Kan? Dan apabila ianya tular, ramai juga lah yang memberikan respon bahawa macam banyak sangat masa abang-abang bomba kita ni bersama-sama dengan pihak kami kan bila kita viral dan sebagainya. Mungkin mereka tak faham erti sebenar bagaimana masa kalian diagihkan untuk tugasan dan ialah kehidupan dan sebagainya. Mungkin Tuan Yusaimi nak berkongsi juga dengan kita. Masa yang ahli-ahli bomba ni peruntukkan untuk tugasan mereka. Okey, baik. Sebenarnya kalau persepsi mengatakan kita ni terlalu banyak masa, tidak juga. Sebenarnya dalam seharian tu kita dah ada jadual tugas harian. Ya. Daripada pagi apa kita kena buat? Kena kawat, polling, pemeriksaan peralatan sehinggalah pemeriksaan pilih bomba di luar kawasan yang penjagaan,
pembiasaan di bangunan-bangunan supaya apa? Supaya bila berlaku kebakaran kita senang, kita tahu jalan masuk mana, pilih bomba di mana. Pembiasaan, familiarization. Bukan semata-mata kita duduk di balai, tidak. Okey, ada rutinnya juga di luar. Ada rutinnya sehinggalah malam habis tugas. Ya, kan. Tak kurang je dengan cabaran ya Hanif. Ya, betul. Ya, betul. Dah apa salahnya sekali-sekali kita raikan kan? Betul. Biasanya waktu perarakan Hari Kebangsaan saja mereka ni memang paling kuat dijerit Anim. Sebab saya berada di dataran. Tuan yang bertiga ni sama dengan yang berada dalam bikisan tadi tu. Betul. Dan selepas ni bila pakai celuring bomba macam ni je memang semua nak ambil gambar lah. Betul tak? Betul. Rasa popular sangat sekarang. Sebab mereka pun tumpang popular kami juga. Sama-sama satu jabatan kita tak ada masalah. Betul, tak ada masalah kan. Semua dapat tempiasnya lah. Yang baik lah, yang baik kita ambil kan. Tuan Hafizul jangan angguk sangat. Tak. Saya memang iya kan. Kita nak ambil komen sedikit lah daripada Tuan kan. Lepas dah jadi famous ni apa perasaan? Tak tahu, dia macam unexpected. Dia macam mana lah. Masa balik tu ramailah kawan yang tegur kan. Dia rasa macam sebelum ni ada juga perarakan every year tapi maybe dah 2 tahun kan COVID tak ada perarakan. Betul. Itu pun salah satu sebabnya kan. Salah satu sebab dah ramai orang bosan duduk rumah dah lama kan. So bila kemerdekaan tahun ni, so kita dapat sambutan yang amat memperasakan. Luar biasa lah bagi kami. Betul ni macam nampak sisi yang berbeza di sebalik anggota penyelamat kan. Okey, siapa punya idea yang untuk duduk atas lori posing-posing macam kan? Duduk di atas jenteranya tu. Mr. Universe. Adakah idea Tuan Yusaimi kita? Tak juga. Sebenarnya idea daripada pengurusan tertinggi. KP sendiri, Datuk Timbalan KP kita, mana itu idea dia orang. So cakap why not tahun ni kita buat kelainan, kita raikan masyarakat. Setuju. Yang dah terbeban dalam hampir 2 tahun, so kita raikan. Bukan kita nak show off apa, tapi kita meraikan, menghargai penonton-penonton yang hadir di dalam keadaan sesak apa semua. Why not? Kita hiburkan dia orang. Cuma idea untuk posing tu sendirilah, individual lah. Dia nak belanja yang flex. Ada yang Ziz lah, ada yang Syaf lah. Itu kira lawan masing-masing lah. Lawan masing-masing. Tengok siapa yang dapat dia punya sorakan tinggi tu, kita lawan lagi. Anim, okey. Saya. Tuan Yusaimi dah banyak bercakap, Syazwan pun dah banyak bercakap, Tuan Fizun pun dah banyak bercakap. Kenapa yang tengah-tengah ni senyap? Awak saya bagi cabaran untuk bagi dia bercakap panjang sikit. Tuan Amir dia macam, dia kalau cakap suara dia mahal. Dia sini nyanyilah. Tapi cara dia tenung tu pun betul-betul nak selamatkan orang. Satu lagu lah Tuan Amir. 7 lagu. Boleh Tuan, kita sporting sikit lah pagi ni. Kan. Penonton ramai tu nak tunggu suara tu. Sebelum dia jadi arahan. Kalau suara merdu tu. Apa lagu je Tuan? Apa lagu? Ni selalu karaoke ni. Ni untuk karaoke ni. Dia lagu orang lama. Lagu orang lama boleh. Lagu apa Jan? Kita selalu nyanyi. Saya tak tahu. Lagu orang lama. Tak adalah Tuan, mungkin bila dah viral sebegini, dah selalu mendapat perhatian sebegini kan. Tugasannya itu masih lagi menjadi keutamaan lah. Itu mungkin antara yang boleh kita kongsikan juga kepada masyarakat pada ketika ini Tuan. Ya, tugasan hakiki saya di bahagian operasi masih lagi menjadi keutamaan. Dan banyaklah pengalaman-pengalaman saya selama 22 tahun berkhidmat di jabatan. 22 tahun ya Tuan. Antara pengalamannya Tuan, sebab kita melihat kepada tanggungjawab. Yalah, kita bergembira pada pagi ini betul tak? Dan Hari Kebangsaan pun kita diraikan. Tapi tak boleh dinafikan tugasannya sangat berisiko. Ada di kalangan anggota-anggota juga yang tidak bernasib baik, mengalami kemalangan semua. Bagaimana sebenarnya menyahut cabaran sebagai anggota bomba ini Tuan? Sebagai seorang anggota bomba, kita perlu mempunyai fizikal dan mental yang kuat untuk menghadapi sebarang kemungkinan insiden. Sebab kita nak manage tu, orang minta tolong kita. Jadi kita kena tunjukkan, berikan keyakinan pada orang yang minta tolong lah, bangsa. Okey, itu dia. Dan selain daripada ramai di sini kan, kita dapat saksikan juga alatan-alatan ataupun peralatan lah. Aset mereka. Aset mereka yang digunakan semasa kecemasan. Mungkin kita nak minta jugalah berkongsi dengan kita apa yang selalu digunakan ketika kecemasan. Contohnya mungkin kebakaran dan sebagainya. Cik Mat. Cik Mat. Cik Mat yang mana? Cik Mat. Cik Mat mungkin nak kongsi dengan kita Cik Mat. Ni silakan Cik Mat. Sambil-sambil tu kalau kita nak tunjuk barang-barang ni pun boleh juga Mas sini. Yang mana satu Cik Mat yang selalu digunakan? Assalamualaikum dan selamat pagi. Assalamualaikum. Ini luka sebelah kanan ni dia lebih kepada
menyelamat lah. Menyelamat, kita tengok ada rescue cutter, ada genset dia, ada jigsaw dan chainsaw. Dia lebih kepada menyelamat lah. Kemalangan jalan raya. Kita boleh kereta, boleh potong. Dan sini kita ada airbag untuk mengangkat kenderaan lah. Sekiranya kenderaan tu ada yang tersepit, kita boleh angkat lah. Contoh macam total loss dan sebagainya kan yang perlukan jentera. Okey, tuan kena pusing sana tuan. Mereka nak tengok sangat. Siapa khidmat ni? Okey. Sebelah sini dia lebih kepada untuk kebakaran lah. Kita ada hose dan ada peralatan-peralatan di bawah lah. Peralatan pemadam kebakaran. Dan kalau kita tengok lengkap lah ya. Dan kalau kita tengok memang sangat kemas, disimpan rapi supaya itu juga membantu untuk senangnya ahli-ahli bomba menggunakan ketika kecemasan berlaku kan. Selepas kita menghadiri operasi, kita akan kemaslah. Kita akan basuh dan simpan balik di tempat asal dia dengan kemas. Menjaga penyelenggaraannya pun haruslah dijaga kan. Sebab kecemasan ni kita tak tahu bila. Sekiranya ada kecemasan, kita boleh attend dengan dengan lebih cekap lah. Dengan pantas. Barang kita dah tersusun dah. Betul. Tuan, yang mana paling berat sekali tuan? Yang mana tuan? Yang paling berat. Genset ke? Boleh diangkat lah. Kata lah. Awak nak suruh angkat genset ke ni? Abang tahu sebab kita dah ada. Kita dah ada yang sado-sado. Jangan kita tengok siapa yang kena. Tuan Fizun lah, Tuan Fizun. Yang beli beras banyak sangat ni tuan. Minta tolong. Tuan takkan angkat beras je tuan. Dia kata persediaan fizikal penting lah apa semua. Boleh Tuan Cik Mat boleh ya? Boleh. Okey, mana yang berat sekali bagi kat dia? Kata. Okey, sajalah kita nak tunjukkan ya. Ni berapa kilo ni berat ni tuan? Jangkaan berapa kilo? Ni berapa kilo tuan berat dia? 10 kilo. 10 kilo. Lebih kurang 10. Kalau Tuan Hafizul memang kita tahu. Tuan Hafizul memang kita tahu dia mampu untuk angkat. Kita bagi Hanif Miswan. Hanif Miswan. Alah. Belanja. Ni, jadi sikit ni. Flat sikit ni. Koyak baju. Sebelum koyak, kita bagi balik kepada Tuan Hafizul. Okey, jadi alatan ini perlu dikeluarkan ketika kecemasan berlaku. Apa jenis kecemasan? Biasa kita gunakan dalam kemalangan jalan raya lah. Okey. Untuk kalau mengeluarkan mangsa tersepit dan sebagainya lah. So kita akan potong dia punya pintu whatever lah. Dan ada kemungkinan mereka harus membawa sambil berlari juga lah. Betul. Kan? Ini diri cuba lari tuan. Boleh. Adakah kemungkinan awak nak minta dia berlari juga ni? Alang-alang dia dah datang. Alang-alang dia dah datang sini. Kan? Okey tuan, melihat mungkin bagusnya tularnya perkara-perkara sebegini ataupun sambutan terhadap ahli-ahli bomba sebegini yang memang jelas diperakui dari tadi memang tunjuk je badannya siap ni kan. Boleh menarik minat kepada golongan muda juga untuk menyertai anggota bomba dan penyelamat di masa akan datang. Mana tahu kan tuan? So alhamdulillah selepas pada tular tu dalam medsos sebagainya, so kita memang berharaplah satu kita sebagai duta sebenarnya, duta kecil pada jabatan untuk menarik minat anak-anak muda tentang kepada kejayaan bomba. Betul. So dia tak adalah tengok macam bomba ni setakat terak apa. So dia cakap kalau yang minat untuk buat badan apa semua, penampilan dia. Bila penampilan menarik segak pegawai dengan uniform, bonus untuk dia. Kan tarikan bagi mereka lepas mereka dah tahu sebenarnya masa kalian, lepas tu jenis pekerjaan. Sebenarnya dalam bomba pun banyak bidang yang mereka boleh pilih kan. Betul. Bukan sahaja bahagian operasi dan juga menyelamat sahaja. Macam contoh kan tuan tadi bahagian bangunan, inspection dan sebagainya. Banyak cabangnya. Bahagian udara pun ada kita. Forensik pun ada. Ya betul. Sebab itulah namanya Jabatan Bomba dan Penyelamat. Okey, nampaknya kita mendapat tahu bahawa kita ada satu poster kalender yang khusus kepada ahli-ahli bomba ni. Oh, ya ke? Ini posternya. Jom kita tengok. Ini siapa punya kerja ni? Ini masing-masing memang flex habis ni. Ada photoshoot khas lah memang. Untuk kalender lah. Untuk kalender. Okey, idea siapa ni? Ini semua pengusaha tertinggi. Yelah, macam mana yang tadi Tuan Yusaimi cakapkan, ini merupakan duta jugalah untuk mengenalkan, untuk mempromosikan dalam erti kata lain kan. Bomba ini bagaimana sebenarnya kerjaya sebagai seorang ahli bomba. Tahniah juga diucapkan. Sebenarnya ramai-ramai itu meraihkan juga pengorbanan selama ini. Kan kita nampak kehilangan nyawa yang terlibat dalam ahli bomba dan sebagainya. Penghargaan bagi kami sebagai rakyat Malaysia kepada kalian yang sentiasa memberikan yang terbaik lah dalam operasi penyelamat. Baik tuan,
Tuan, ini mungkin kita masih lagi dalam mood semangat Hari Kebangsaan ni. Di penghujung bersama kami di Malaysia hari ini, mungkin ada sesuatu nak dikongsikan dengan semangat pejuang juga sebagai ahli bomba dan penyelamat ni kepada rakyat Malaysia. Silakan. Assalamualaikum. Kami sebenarnya daripada Jabatan Bomba ni mengucapkan ribuan terima kasih di atas sokongan dan dorongan daripada masyarakat sekalian. Kalau kita melihat pada sambutan apa semua sekali, so far sekarang ni alhamdulillah kita dengan masyarakat makin dekat. Itu tujuan kita. Betul, kan? Seperti macam moto kita lah, cepat dan mesra. Kita sentiasa cepat dan juga mesra dengan masyarakat. Itu harapannya. InsyaAllah, amin. Tapi awak janganlah telefon ahli bomba je. Lepas tu minta pula nama. Saya nak Tuan Hafizun datang. Tak boleh lah macam tu. Jadi tersepit tu. Jadi tersepit tu banyak tu. Yang membuat jadi tersepit. Yang potong kuku terlebih pun telefon bomba sekarang. Satu lagi, Wan. Untuk makluman, sebab yang Abang Bomba Sado ni, kita tak ada import sebenarnya. Tak ada import? Tak ada import. Sebab ada tular dalam media. Dia cakap kita ambil daripada gym mana, apa semua bodybuilder mana. Tak. Oh, tidak. 100% orang kita. Semua geng-geng bomba lah ni. Ya, betul. Original bomba. Sokonglah produk tempatan. Ramai pula klaim yang ni daripada dia lah, trainer ni lah. Sebenarnya semua ahli bomba betul. Masing-masing ada tugasan yang khas. Betul. Dan lebih penting bukan setakat yang sado-sado sahaja, tapi semua ahli anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat semuanya adalah wira-wira kita kan. Yang tak sado pun okey je. Ini hero ni. Ini hero. Saya ahli. Saya ahli bomba juga dululah masa kadet sekolah. Okey, terima kasih semua kan sudah hadir pada kita. Hari penghujung ni kok bolehlah belanja-belanja sikit, posing-posing. Boleh. Silakannya. Sinchan. Sinchan belanja sikit. Macam mana Sinchan? Dia automatik senyum Automatik senyum. Lagi ada. Kita ada lagi. Belanja sikit. This. Okey, Tuan Amir. Bagi sikit Tuan Amir. Okey. Alright. Tuan Hanif. Okey, terima kasih kita nak ucapkan kepada semua yang hadir. Termasuk sekali. Tuan Yusaimi. Daripada Balai TTDI. Daripada Balai TTDI. Terima kasih kalian. Kami datang cam muka kami Baik. Okey, kita nak ucapkan terima kasih pastinya kepada Tuan Yusaimi, Tuan Syazwan, Tuan Amir dan juga Tuan Hafizun bersama dengan kita dan semua yang terlibatlah secara langsung kan. Dia punya panas ni macam lama sikit. Sebab ahli bomba ni daripada 31 bulan, sampai sekarang dia masih panas lagi. Dah berpeluh Abang Bomba. Kita akan terlihat seketika terus bersama kami di Malaysia hari ini. Suaranya unik dengan kelunakan tersendiri. Genre iramanya ialah pop dan dangdut. Mula menceburkan diri dalam bidang nyanyian ketika awal 90-an, Nur Azura Aziz atau lebih dikenali sebagai Azura Aziz, popular dengan lagu berjudul Bukan Ku Tak Sayang Lagi dan Demam Cinta. Lebih istimewa, lagu dendangannya iaitu Demam Cinta pernah ke pentas akhir anugerah juara lagu ke-11 dalam kategori Irama Malaysia. Sepanjang penglibatan, penyanyi berusia hampir 50 tahun ini berjaya menghasilkan 2 buah album berjudul Rindumu Memanggilku pada 1992 dan Demam Cinta pada 1996. Selepas berkahwin, Azura berpindah mengikut suaminya ke Mesir dan dia kembali ke Malaysia pada tahun 2017. Dikurniakan 3 anak lelaki, kerinduannya dalam bidang seni masih menebal walaupun tidak lagi aktif seperti dulu. Kini, Azura masih setia mewarnai dunia nyanyian selagi ada permintaan daripada peminatnya.
Jauh cuma di mata, di hati masih kau jual. Dendam atau curiga, itulah mainan cinta. Sehingga disadari, kasihku harum mewangi. Tetap ku bawa kemana pergi, walau ke dasar lautan api. Ini lagu rindu, ini lagu rindu, ku nyanyikan lagu untukmu. Semoga engkau sudi menerima aku menyanyi di kelas ini. Kasihku diikat janji, rinduku bersimpul budi. Terlanjur kasih berarti, sehidup serta semati. Ayah kat rumah sana tu, mari menari-menari dengan Zura. Goyang-goyang sikit apa ni? Exercise. Ku tak sayang lagi, bukannya aku membenci, sekadar ingin menguji kesetiaan di hati. Kasihku diikat janji, rinduku bersimpul budi. Terlanjur kasih berarti, sehidup serta semati. Jauh cuma di mata, di hati masih kau jual. Dendam atau curiga, itulah mainan cinta. Sehingga disadari, kasihku harum mewangi. Tetap ku bawa kemana pergi, walau ke dasar lautan api. Ini lagu rindu, ini lagu rindu, ku nyanyikan lagu untukmu. Semoga engkau sudi menerima aku menyanyi di kelas ini. Kasihku diikat janji, rinduku bersimpul puji. Terlanjur kasih berarti, sehidup serta semati. Itu adik-adik benar dia. Goyang deh. Azura Aziz. Jemput. Selamat datang. Pagi-pagi dia punya, dia punya energi dia lain macam. Itulah pagi kan kita kena bagi orang bangun-bangun. Betul. Saya hari Ahad tu baru saja berzumba. Macam ni lah lagu dia. Macam ni lah. Dah lembut lah badan. Okey, bagi mereka yang mungkin macam tak ingat siapa ni, macam kenal dengan suara tu macam kenal. Tapi siapa? Inilah dia, kita punya legend Azura Aziz. Hai adik manis, cantik pagi-pagi, handsome. Okey. Kerana puji. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Dah lama sebenarnya. Kita sebab kami pun mendengarkan lagu kan. Betul. Dah masuk pentas First AJL time tu. lah kita nak jumpa susuk tubuh di sebalik nama Azura Aziz ni. Kan? Aku ni tahu tak, dah dekat berapa puluh tahun tak nyanyi ni. Ini dah nyanyi balik. Ni kembali ni? Oh, maknanya bila stop nyanyi tu stop terus? Lagu ni saya stop, tak tahu kenapa. Saya stop sebab tak nyanyi dangdut sebab dia orang lebih suka dangdut. Tapi tadi macam tak ada apa-apa yang berlaku je. Boleh siap ajak yang kat rumah tu. Kalau kat rumah tu bangun tu macam mana caranya tu? Performer. Ya, tapi aktif lah Kak Zura, aktif dalam persembahan dinner function, carnival. Oh, masih lagi lah. Masih lagi memang aktif dekat Smule apa semualah. Okey. Azura Aziz, Kak Azura kita betul lah. Kita melihat kepada perjalanan seni ni. Bagaimana sebenarnya bermula
sehinggalah ke pentas AJL dan kalau nak dikongsikan tu macam mana? Silakan. Oh, ini kan sebab apa? Kak Zura ni dalam family music tau, musical semua pandai music. Jadi bermula daripada sebenarnya ayah dia main muzik, mak penyanyi utama. Masa tu dia bercinta bila dia kahwin lah kan. Lepas tu Kak Zura nyanyi senyap dekat sekolah. Lepas tu menang, bawa balik hadiah. Dia kata, bila masa kau masuk? Dia macam kan. Bila tengok kita ada bakat, dia pun dia bagi kita galakan. Lepas tu dia masukkan Kak Zura dekat mana-mana pertandingan semua. Jadi bila Kak Zura masuk pertandingan warga kota, masa tu di Tasik Permaisuri, Kak Zura menang, juara bintang warga kota. Terus Ali sunting Kak Zura jadi penyanyi rakaman. Masa tu memang lagu pertama yang dapat lagu Demam Cinta. Lagu Bukan Ku Tak Sayang Lagi ni lah. Lagu ni dulu. Lepas tu yang masuk AJL. Demam betul lah ya. Itu kira macam one hit wonder ya, macam lagu memang betul-betul hit dan sampai masuk ke AJL. Dan masa tu Hanif bukannya mudah tau lagu-lagu nak masuk AJL. Sebab bukannya macam sekarang lah, kita macam viral je, lagu popular, ramai yang dengar, stream banyak, dapat tempat. Tapi dulu mereka ada juri yang tertentu. Betul. Kategori apa masa tu lagu Demam Cinta? Ethnic kreatif. Ethnic kreatif kan, walaupun dia macam rentak dangdut tapi dia dimasuk di bawah. Memang salah konsep lah masa tu sebab dia irama Malaysia. Irama Malaysia kan? Tapi kita dangdut, jadi kita berseronok-seronok je lah masuk tu, tak harap menang pun. Ketika masuk AJL tu kalau nak imbas sikit sebab kita ada klipnya kan, kita boleh kongsikan juga nanti. Ada diubah suai sikit ke untuk diserasikan dengan konsep irama Malaysia tu? Ada ubah suai dengan pakaian je, dengan ada dancer kat depan tu bersilat tu kan. Itu je lah konsepnya. Yang lain tak boleh nak ubah dah, lagu tu memang dangdut. Lagu tu memang dangdut. Kak ingat lagi tak step Kak yang ada boleh lah. Kalau sekarang ni keras sikit lah kan. Okey, kalau sekarang ni buat performance dan sebagainya, apa lagu-lagu yang mereka minta? Ada Demam Cinta, Bukan Tak Sayang Lagi tu minta, tapi sebab masa tu macam kurang lah nyanyi lagu tu. Kalau betul-betul dia orang apa tu buat jugalah. Tapi mostly Kak Zura menyanyi semua genre. Lagu pop juga, sentimental ballad. Apa tu lagu album terbaru Kak Zura ni, sentimental ballad. Belum dilancarkan. Lanjutlah sikit Kak Zura. Okey, lagunya belum dilancarkan tau. Belum lagi. Kita bagi chorus. Sikitlah ya. Silakan. Bila saat susah kau cari diriku, bila senang kau mula melupakanku, seolah tiada wujud, begitu mudahnya kau usir diriku, bagai tiada harga di matamu. Dia duduk dia punya tu. Kak memang boleh lah ballad. Dia macam first time saya dengar suara Kak ballad sebab kita tengok video dekat YouTube semua dangdut kan. Akak sebenarnya lah album dia ikut peredaran zaman. Ya, masa 96 tu semua dangdut. Jadi kita pun Zura you kena buat belasah. Kita belasah. Ya, Kak Zura, kita banyak nak sembang sebenarnya tapi rasa macam tak cukup je kan. Mungkin boleh kongsikan sekembalinya Azura Aziz ini, harapan kepada penggemar-penggemar industri muzik sekarang. Kak Zura masih aktif dalam dunia seni atas doa peminat-peminat semua. Jadi terima kasih pada semua yang menyokong. Terima kasih TV3. Ya, ada yang kerana sudi mengundang Azura pada pagi ini. Dan juga kalau nak follow IG Azura, cari Azura Aziz Official IG dan juga Facebook. TikTok pun ada. TikTok pun ada. Aktif ni dekat TikTok. Tengok saya antara viewers tau. Saya antara viewers yang melihat. Sebab ramai artis lama sekarang mereka dah kembalikan di platform itu kan. Jadi lepas rindulah melihat kepada kalian semua yang kembali aktif. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Nanti kita follow ramai-ramai ya Kak Zura ya. Okey, follow. Thank you. Thank you sebab datang juga bersama dengan kita pada pagi ini hari ini. Okey, Anim, kita nak ke mana lepas ni? Kita nak rehat sekejap lah. Minum air dulu ke, yang kat rumah nak pergi dapur buat kopi dulu boleh, tak ada masalah. Tapi jangan ke mana-mana sebab kita ada lagi perkongsian di Malaysia hari ini.
Baik, kembali bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Seperti mana yang kalian semua sedia maklumkan, penonton-penonton kita, kalau kita cerita pasal sawit ni Hanif, ia merupakan satu sumber rezeki lah untuk meneruskan kelangsungan hidup bagi pekebun-pekebun kecil. Betul. Jadi, kami nak penonton-penonton di rumah, di luar sana untuk menyaksikan sedikit video klip pendek ini sambil mendengarkan apa intipati yang kita nak kongsikan juga. Betul. Informasi-informasi yang berguna kepada kalian semua. Okey? Betul. Dan ini berkaitan dengan sawit sebagai punca rezeki kan. Dan dalam semangat meraihkan ulang tahun kemerdekaan negara yang ke-65 tahun, Kementerian Perusahaan Peladangan dan juga Komoditi KPPK telah menerbitkan klip video berdurasi 3 minit ni bertajuk Tanah Ini Milik Kita atau The Land Is Ours yang memaparkan kisah pengorbanan keluarga pekebun kecil memanfaatkan tanah mereka dengan menanam kelapa sawit. Penerbitan video ini tepat pada masanya untuk menunjukkan kepada dunia bagi membuka mata negara-negara yang menekan sekatan ke atas minyak sawit bahawa Malaysia mempunyai lebih 461,303 pekebun kecil dan tambahan 1.8 juta individu yang hidup mereka bergantung sepenuhnya kepada rezeki yang dijana daripada hasil sawit ini. Yap, video ini juga bertujuan untuk menutup ruang jentera propaganda barat, khususnya yang melemparkan dakwaan bahawa sektor peladangan sawit di negara kita dilakukan dengan memusnahkan banyak kawasan hutan dalam negara. Melalui hasil karya ini, kita menyaksikan kisah 3 sekeluarga. Bagaimana si ayah, ibu dan anak perempuan mereka diberi kelulusan oleh pihak berkuasa tanah untuk mengusahakan tanaman kelapa sawit melalui prosedur yang betul. Bukannya secara penerokaan haram seperti yang kerap dimomok-momokkan melalui kempen anti sawit. Jalan cerita yang dipaparkan dalam video ini mengukuhkan justifikasi bahawa setiap pekebun di dunia ini mempunyai hak untuk bertani, mengusahakan tanaman apapun demi kelangsungan hidup. Satu jaminan di bawah Deklarasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengenai hak asasi petani dan rakyat yang bekerja di luar bandar atau United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas, UNDROP. Diterbitkan oleh Gerakan Global untuk memperjuangkan kebaikan minyak sawit, iaitu satu inisiatif di bawah KPPK. Klip video ini juga selaras dengan usaha kementerian dalam menegakkan deklarasi PBB dan seterusnya mempertahankan hak setiap pemilik tanah untuk bertani demi meneruskan kehidupan. Baik, sekatan ke atas minyak sawit bukan sahaja melanggar deklarasi PBB tetapi juga menutup punca rezeki keluarga pekebun kecil. Kalau kita imbas kembalikan, Kerajaan Malaysia pada tahun 2019 sebenarnya telah menghadkan pengembangan kawasan penanaman kelapa sawit tidak melebihi 6.5 juta hektar. Tapi pada tahun 2022, Malaysia telah membangunkan seluas 5.8 juta hektar kawasan penanaman kelapa sawit sama ada oleh pekebun kecil ataupun syarikat peladangan besar dengan baki 700,000 hektar lagi yang belum diterokai bagi penanaman sawit. Walaupun sektor peladangan sering dianggap sebagai punca utama kemusnahan hutan, perlu ditekankan bahawa pada tahun 2019 sebanyak 24% daripada keluasan tanah digunakan oleh sektor penternakan, manakala peladangan pula hanya sebanyak 29%. Daripada penebangan pokok untuk laluan kepada 29% keluasan ladang itu pula, perlu ditegaskan bahawa tanaman yang paling banyak menyumbang kepada pemusnahan hutan adalah kacang soya, iaitu dengan sebanyak 19% keluasan, diikuti jagung dengan 11%, manakala kelapa sawit hanya 8%, sawah padi dengan 6% dan tebu sebanyak 5%. Demi kepentingan industri minyak sawit kita, Malaysia berusaha menjalin hubungan dengan Kesatuan Eropah, EU dan Amerika Syarikat bagi mewujudkan situasi menang-menang yang akan memberi manfaat kepada industri minyak sawit secara keseluruhan. Walaupun kedua-dua blok perdagangan berkenaan yang juga kuasa ekonomi dunia kekal menentang kuat perdagangan minyak sawit sejak tahun 2003 lagi. Jadi dengan EU khususnya, usaha sedang digerakkan ketika ini melalui pelbagai platform dan juga contohnya seperti menerusi kumpulan kerja bersepadu ASEAN-EU, program-program seminar ataupun webinar, siri dialog serta perbincangan melalui misi-misi promosi ekonomi dan juga minyak sawit yang dijalankan. Okey, ini antara inisiatif daripada Kementerian Perusahaan Peladangan dan juga Komoditi bagi pesawit kita lah kan? Betul, insya-Allah kita akan membantulah untuk kelangsungan pekebun-pekebun kecil kita. Amin insya-Allah. Okey, kita nak rehat seketika, kembali selepas ini masih lagi bersama dengan kami untuk kita kongsikan apa yang menarik di Akhbar Harian hanya di Malaysia hari ini.
Okey, kembali bersama kami di Malaysia ini. Sabar. Belum lagi. Kita dah semangat dan nak kongsikan apa menarik. Perkongsiannya nanti selepas ini kan. Sekarang kita nak tinjau terlebih dahulu. Hanim, ni tanggungjawab kita jugalah untuk berkongsi berkaitan dengan keadaan cuaca pada ketika ini. Okey, kita nak kongsikan juga pada mulanya ni mungkin kita nak pergi ke halaman utama. Bagaimana keadaan di Semenanjung Malaysia? Ayo kita kongsikan. Di manakah ia? Okey, sekejap kat ramalan. Sekejap. Ramalan. Okey, ramalan. Kemudian cuaca interaktif. Itulah. Itu dia. Kita tengok dah selalu buat pun tak jumpa ya. Ya, biasalah kadang-kadang ni kan. Okey, ini dia. Di Semenanjung Malaysia rata-rata memang hujan seperti mana yang kita sedia maklum, kecuali di Pulau Pinang. Ini dia. Katanya Pulau Pinang insya-Allah pagi, petang dan malam tiada hujan. Jadi mereka yang nak berjalankan cuti sekolah sekarang, mungkin antara tempat yang menjadi pilihan Pulau Pinang lah. Lari ke Pinang sekarang. Lari ke Pinang sekejap ya. Yang lain hujan. KL jangan pergi hujan. Baik, itu ramalannya dan diharap kita semua cakna lah kan. Dan itu juga yang telah dikongsikan. Berkenaan dengan ramalan cuaca seluruh negara, anda boleh pergi saja ke laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita lihat mana hala tuju yang kita nak pergi ya. Okey, ini dia sedikitlah kita nak kongsikan cuaca petang bagaimana di Sabah Sarawak juga katanya ribut petir. Jadi mereka yang berada di kawasan perairan lah terutama sekali kita harap jaga aktiviti keselamatan, perlu ambil tahu apa risiko-risiko yang berlaku dan juga keadaan cuaca yang terkini. Okey. Bercerita mengenai cuaca, keadaan risiko pada ketika ini antara video yang sedang tular pada ketika ini dikongsikan di utusan online di Kuala Langat. Mengerikan itu yang disaksikan mengenai kejadian limpahan air dari sebuah lombong bijih besi ibarat tsunami kabarnya akibat kejadian tanah runtuh di Labuhan Dagang di Banting pada hari semalam. Dan dikabarkan pihak polis tiba di kawasan pada jam 6.40 petang semalam dan melihat kepada situasi masih lagi mencari apakah punca berlakunya insiden ini yang dikatakan ibarat tsunami. Kalau anda tengok video ini, kita ulang-ulang kan tengok video ni, dia punya ngeri dia. Nasib baik alhamdulillah sangat-sangat di kawasan itu tidak ada kemalangan jiwa dilaporkan dan tak adalah yang mereka bekerja di sana kan pada ketika kejadian ataupun insiden itu berlaku. Ya, betul. Ini telah pun disahkan oleh Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Ahmad Ridwan Muhammad Nur. Hanya sebuah jentera mesin pengurit saja tertimbus dalam kejadian tersebut. Okey, kita akan terus siasatlah ini. Okey, sekarang kita nak kongsikan di dada-dada akhbar ni. Saya mulakan dulu ya. Silakan sebab tadi awak yang bersemangat buka surat khabar tadi ni. Ini dia di Berita Harian halaman hadapan sekali. Kalau anda beli surat khabar Berita Harian, anda akan dapat nampak kuasa pengampunan tidak wajar digunakan sewenang-wenangnya. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah bertitah kuasa untuk menghukum dan memberi pengampunan tidak wajar digunakan sewenang-wenangnya kerana ia bakal dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Dan baginda bertitah undang-undang yang tidak dilaksanakan secara konsisten dan adil akan menjurus kepada penindasan dan kezaliman dalam sistem pemerintahan. Okey? Terang, jelas dan nyata itu apa yang dikabarkan. Saya nak kongsikan mengenai Harian Metro. Salah buka pula, MU menang semalam dengan Arsenal. Okey, ini kita nak kongsikan di muka hadapan berkaitan dengan betul peminat emas ataupun mereka yang suka kumpul emas ni, anda juga perlu sentiasa berhati-hati kerana umpan harga runtuh. Sedikit penipuan dalam talian menawarkan urusan jual beli emas pada harga runtuh kini giat mencari mangsa menggunakan platform media sosial terutama aplikasi Telegram. Ada mangsa yang termakan umpan yang dipasang kumpulan itu selepas membaca testimoni palsu dan tertarik dengan gambar barangan kemas yang dikongsi. Muka belakang tadi ada tunjuk dulu tu saya pelik betul lah. Ini permintaan ni. Tahniah di atas kemenangan keempat berturut-turut meleburkan ego kepada peminat-peminat pasukan Arsenal ni, sebab Arsenal kena tahulah. Mereka ni mungkin pendahulu liga tapi tunggu masa je nak jatuh ni. Kita bagi dia masa. Dia jangan menang. Jadi kita bagilah. Bagi dia highlight sikit-sikit je orang cakap. Okey, itu dia. Terima kasih kepada anda semua yang sentiasa sokong kami setiap hari di siaran Malaysia hari ini. Anik nak buat apa tu? Jom kita lawan jap. Ini kita kan tengok siapa menang. Okey. Som. Sama. Anik awak dia boleh gunting. Saya ni tak boleh? Tak ada, ini lah. Dia gunting batu kertas. Cuti sekolah. Kenapa main ni? Batu kertas sebab kita kan cuti sekolah besok. Kita akan bawakan juga antara nostalgia ini di Malaysia hari ini. Ikuti kami esok dan juga jangan lupa untuk follow kami di Instagram dan Facebook MHITV3. Jaga diri. Assalamualaikum. Senyum selalu. Nak belanja sikit Abang Bomba.